Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Kepada anda yang masih lagi belum subscribe channel ini, bantu saya untuk subscribe. Tekan butang subscribe untuk dapatkan lagi video pembelajaran yang menarik pada masa akan datang. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas hari ini, murid yang belum lagi menulis 5 ejaan di sini diminta untuk menulis 5 perkataan kosakata ini di dalam buku ejaan kamu. Jadi kepada murid yang sudah menyalin dan menulis ejaan, cikgu ucapkan tahniah. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk kepada bahasa Melayu penulisan pada bahagian B, iaitu ulasan. Dan seperti biasa, sila sediakan buku teks Bahasa Melayu, buku ulasan dan juga buku kosakata. Untuk buku teks Bahasa Melayu, kamu perlu membuka muka surat 132. Kita masih lagi berada di dalam unit 20, iaitu Mesra Teknologi. Baiklah, pada hari ini subtajuk kita, tajuk kecil kita adalah Permainan Pembelajaran Bahasa Melayu. Dan kemahiran yang kita akan pelajari pada hari ini pada kemahiran tata bahasa, iaitu 5.3.1, memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks berdasarkan buku teks di dalam perenggan. Selain daripada kita akan membina ulasan, kita akan mempelajari sedikit bahagian daripada buku teks tentang cara membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Sebelum kita terus kepada buku teks, mari sama-sama kita lihat contoh permainan pembelajaran bahasa Melayu yang telah cikgu senaraikan di dalam slide ini. Koleksi permainan kata seperti teka silang kata, dan kita mencari perkataan yang bersesuaian daripada huruf-huruf yang telah diberikan. Mari kita lihat pada buku teks. Dalam buku teks ada satu tajuk, iaitu Permainan Pembelajaran Bahasa Melayu. Yang berwarna hitam di sini merupakan satu tablet, dan di dalam tablet ini ada permainan. Dan di bawah ini ada satu karangan pendek yang diberi nama Mei Fong. Kemudian di bahagian bawah ada 2 kata kunci yang perlu kamu selesaikan untuk membina ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Dan di sini terdapat 2 orang budak perempuan. Yang pertama adalah Mei Fong dan yang kedua adalah Najwa. Kedua-dua mereka sedang bermain permainan pembelajaran Bahasa Melayu. Mari sama-sama kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah permainan pembelajaran Bahasa Melayu, gambar tablet yang telah diberikan di dalam ini. Yang pertama adalah ayat tunggal dan di sini kata hubung yang akan menjadikan ayat majmuk. Permainan ini berfaedah, permainan ini menyeronokkan. Jadi bila kita gabungkan 2 ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung dan, maka jadilah ayat majmuk, iaitu permainan ini berfaedah dan menyeronokkan. Kemudian kita lihat pada karangan pendek ini, Mei Fong suka bermain permainan pembelajaran Bahasa Melayu. Dia bermain permainan itu menerusi tablet. Dia suka akan permainan itu kerana menyeronokkan. Dalam permainan itu, pemain akan menang jika dapat menyelesaikan semua tugasan tata bahasa. Jadi di sini ada 2 ayat tunggal dan ada 2 ayat majmuk. Ayat majmuk yang berada di sini menggunakan kata hubung kerana dan jika. Mari kita lihat pada seterusnya, iaitu Najwa. Untuk karangan pendek bagi Najwa, kita perlu menyelesaikan ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut kepada kata kunci yang telah diberikan. Najwa juga suka bermain permainan pembelajaran Bahasa Melayu. Baiklah,
Bermain dengan telefon bimbit. Siapa yang bermain iaitu Najwa. Kata ganti nama bagi Najwa kita gunakan perkataan dia. Dia akan bermain permainan ini dengan telefon bimbit. Mari sama-sama kita semak jawapan untuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Permainan pembelajaran bahasa Melayu bermain dengan telefon bimbit. Untuk ayat yang pertama, Najwa juga suka akan permainan pembelajaran bahasa Melayu. Dia akan bermain permainan itu dengan menggunakan telefon bimbit. Dua di sini merupakan ayat tunggal. Untuk ayat majmuk, suka bermain kerana berfaedah, bermain jika mempunyai masa lapang. Jadi di sini ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung kerana dan jika. Untuk ayat yang pertama, dia suka bermain permainan itu kerana permainan itu berfaedah. Yang kedua, dia akan bermain permainan itu jika mempunyai masa lapang. Jadi seperti inilah yang akan terjadi pada dua karangan pendek ini. Yang pertama, karangan pendek untuk Mei Fong dan yang kedua, karangan pendek untuk Najwa. Kamu boleh baca sendiri dua petikan di sini. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kerja rumah kamu pada hari ini. Peta bulatan di bawah menunjukkan kegunaan telefon pintar. Tulis ulasan tentang kegunaan telefon pintar yang diberi dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Jadi pada hari ini kita telah mempelajari bahagian tablet dan telefon pintar di mana dua orang budak perempuan sedang bermain permainan pembelajaran. Dan kita akan lihat pada hari ini selain daripada boleh bermain, kita boleh juga kegunaan telefon pintar ini terlalu banyak dan inilah contohnya. Ada 4 gambar di sini. Jadi gambar yang pertama ada dua, seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi kita lihat seorang perempuan ini sedang mendengar muzik dan seorang lelaki kita lihat, jika kita lihat dengan teliti, lelaki ini sedang bermain games ataupun bermain permainan. Boleh juga kita salin di sini mendengar muzik atau menonton video. Jadi untuk gambar yang kedua di sini kita dapat lihat seorang lelaki sedang menelefon atau menghubungi rakan atau keluarganya. Jadi selain daripada mendengar muzik, kita juga boleh menghubungi keluarga atau rakan. Untuk gambar yang ketiga, kegunaan telefon pintar boleh dijadikan sebagai mengambil gambar. Dan yang terakhir, dengan menggunakan telefon pintar, kita boleh mencari lokasi yang kita hendak tuju. Jadi keempat-empat isi di sini kita boleh masukkan ke dalam jadual di sini untuk isi tersurat yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi dan isi tersirat apakah kebaikan jika kita mendengar muzik atau menonton video. Dengan mendengar muzik atau menonton video kita dapat mengurangkan stres, kita dapat berhibur dan mengurangkan stres. Menghubungi keluarga atau rakan, maksud di sini kita menelefon. Sekiranya kita berjauhan dengan keluarga atau rakan kita, kita boleh menghubungi mereka. Jadi kelebihan daripada itu kita dapat mengeratkan dan mengekalkan hubungan walaupun berjauhan. Yang ketiga, kita boleh mengambil gambar dan kelebihan dia adalah kita dapat menjadikan gambar itu sebagai kenangan. Dan yang terakhir, mencari lokasi yang hendak dituju. Jika kita menggunakan GPS ataupun Waze yang berada, aplikasi Waze yang berada dalam telefon pintar kita, maka lokasi yang kita hendak tuju akan menjadi lebih mudah dan kita dapat menjimatkan masa. Jadi kelebihan dia, kita dapat merancang masa perjalanan dengan baik. Jadi di sini ada 4 isi tersurat dan 4 isi tersirat. Maka dengan itu kamu perlulah letakkan isi tersurat tersebut ke dalam ruangan perenggan yang kedua dan begitu juga dengan isi tersirat.
Untuk perenggan pertama, terdapat beberapa, kemudian kamu perlu tuliskan tajuk ulasan pada hari ini, iaitu terdapat beberapa kegunaan telefon pintar kepada manusia. Kemudian masuk kepada isi yang pertama, iaitu kita boleh mendengar muzik atau menonton video. Dengan itu, kita dapat mengurangkan stres dan berhibur seperti yang telah dinyatakan dalam jadual di sebelah sini. Begitu juga dengan isi yang kedua. Selain itu, tambahan lagi dan akhir sekali. Pada setiap isi kamu perlu masukkan, pada setiap penanda wacana kamu perlu masukkan satu isi tersurat dan juga satu isi terserat. Dan untuk kesimpulannya, kamu salin sahaja semula pada perenggan yang pertama. Oleh yang demikian, untuk ejaan kamu, ini adalah kosakata yang perlu kamu salin dalam buku kosakata. Kemudian kita akan buat ejaan ini pada minggu hadapan. Sekadar itu sahaja perkongsian kelas cikgu pada hari ini. Diharapkan kamu dapat manfaat dan cara untuk membina ulasan dengan cara yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Jadi sehinggalah kita berjumpa lagi pada pembelajaran video yang akan datang. Bye-bye.